Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents VMY. Sabah untuk rakyat Sabah. Tetapi betulkah hanya parti tempatan saja yang layak mentadbir negeri ini? Atau ini adalah sekadar retorik untuk meraih undi menjelang PRN Sabah? Apa sebenarnya agenda di sebalik desakan ini? Mari kita bincangkan isu panas ini di dalam video kali ini. Baiklah, rakyat Sabah, sudah beberapa kali kita dengar pemimpin-pemimpin tempatan bercakap tentang hak Sabah, tentang kuasa yang sepatutnya dikembalikan kepada kita. Kali ini, Datuk Seri Dr. Jeffrey Kitingan sekali lagi menegaskan bahwa hanya parti tempatan yang benar-benar faham dan layak menguruskan negeri ini. Beliau merasmikan pejabat baru Parti Solidaritas Tanah Airku ataupun Sabah Star di Luyang, dan dalam ucapannya beliau menyuarakan kebimbangan terhadap campur tangan parti-parti dari Semenanjung di dalam politik Sabah. Katanya di bawah perlembagaan persekutuan, jumlah kerusi bagi setiap negeri sudah pun dipersetujui. Jadi kenapa masih ada parti Semenanjung yang mahu bertanding di Sabah? Bukankah itu bermakna mereka mahu mengambil kuasa yang sepatutnya milik rakyat Sabah? Persoalannya, adakah benar parti tempatan lebih layak mentadbir Sabah? Kalau kita imbas sejarah politik negeri ini, Sabah tidak pernah sunyi daripada pergolakan. Saban kali pilihan raya kita melihat lompat parti, perpecahan dalaman, dan kerajaan negeri yang tidak stabil. Jadi adakah parti tempatan benar-benar lebih baik atau mereka juga tidak terlepas daripada masalah yang sama? Ini satu persoalan yang kita perlu pikirkan. Dan Jeffrey juga menyatakan bahwa hanya parti tempatan yang boleh meningkatkan kesadaran rakyat Sabah mengenai hak-hak negeri ini, terutamanya dalam konteks Perjanjian Malaysia 1963. Betul, MA 63 memang penting dan kita semua tahu bahwa hak-hak Sabah banyak yang masih lagi belum dilaksanakan sepenuhnya. Tetapi siapa yang patut memperjuangkan hak ini? Adakah hanya kerajaan pusat yang perlu dipersalahkan ataupun pemimpin-pemimpin Sabah sendiri yang kurang tegas dalam menuntut hak-hak ini? Sejak sekian lama kita dengar janji demi janji untuk mengembalikan kuasa autonomi Sabah, tetapi hasilnya masih lagi sangat perlahan. Jadi, jika parti tempatan benar-benar berkuasa, adakah mereka akan lebih tegas ataupun akhirnya tunduk juga kepada permainan politik seperti sebelum ini? Perkara yang seterusnya, di Luyang yang merupakan kawasan majoriti pengundi Cina dan kini dipegang oleh DAP, pembukaan pejabat Sabah Star menunjukkan bahwa parti tempatan kini serius mahu memperluaskan pengaruh mereka. Tapi adakah rakyat, terutamanya golongan bandar yang lebih cenderung kepada politik nasional, akan menerima parti tempatan sebagai alternatif? Dan ini merupakan satu cabaran yang sangat besar. Kenny Chua, timbalan Presiden Sabah Star, juga menegaskan bahwa sudah tiba masanya parti tempatan diberi peluang penuh untuk mentadbir negeri. Beliau berterima kasih kepada parti dari Semenanjung atas sumbangan mereka selama ini, tetapi pada masa yang sama, beliau menyeru supaya kuasa pentadbiran dikembalikan sepenuhnya kepada parti tempatan. Sekarang mari kita bincangkan persoalan yang lebih mendalam. Kalau kita lihat realiti politik Sabah, memang betul parti tempatan memainkan peranan besar, tetapi kita juga tidak boleh menafikan bahwa parti dari Semenanjung masih lagi mempunyai pengaruh yang sangat kuat. UMNO, PKR, DAP, dan juga PAS masih bertanding di Sabah dan mereka masih mendapat sokongan yang signifikan. Kecuali PAS lah, tapi rasanya menurut perhatian kami, PAS ini juga semakin lama semakin mendapat perhatian dan semakin diterima oleh rakyat-rakyat tempatan di Sabah. Jadi ini bermakna walaupun ada seruan
supaya hanya parti tempatan saja yang bertanding, realitinya rakyat Sabah sendiri masih terpecah dalam soal ini. Ada yang percaya bahwa parti dari Semenanjung lebih mampu membawa pembangunan karena mereka mempunyai hubungan lebih kuat dengan kerajaan pusat. Dan ada juga yang berpendapat bahwa hanya parti tempatan yang benar-benar memahami keperluan rakyat Sabah. Tetapi mari kita pikirkan satu perkara yang penting. Jika kita mahu Sabah benar-benar berkuasa penuh dalam menguruskan negari sendiri, kita memerlukan pemimpin yang berwibawa dan mempunyai hala tuju yang jelas. Hak Sabah bukan hanya soal kerusi dun ataupun kuasa politik semata-mata. Ia juga melibatkan ekonomi, infrastruktur, pendidikan, dan pembangunan keseluruhan negeri. Jadi adakah parti tempatan sudah mempunyai strategi yang kukuh untuk memastikan Sabah dapat berdikari? Adakah mereka mempunyai rancangan yang jelas untuk mengurangkan kebergantungan kepada kerajaan pusat dalam hal peruntukan dan juga sumber ekonomi? Satu lagi isu yang menarik untuk dibincangkan ialah hubungan antara Sabah dan juga Sarawak. Jika parti tempatan di Sabah semakin kuat, adakah ini akan mengukuhkan kerjasama antara dua negeri Borneo ini? Atau ia akan menyebabkan perpecahan yang lebih ketara? Kita tahu bahwa Sarawak sudah lama menuntut lebih banyak kuasa otonomi dan telah pun mencapai beberapa kejayaan dalam mendapatkan peruntukan khas serta hak untuk mengawal sumber minyak dan gas. Sabah pula masih lagi bergelut dengan isu yang sama. Jadi apakah yang menghalang Sabah daripada mencapai tahap yang sama? Selain itu, mari juga kita lihat dari sudut yang lebih praktikal. Jika hanya parti tempatan dibenarkan bertanding di Sabah, apakah kesannya kepada lanskap politik Malaysia secara keseluruhan? Adakah ini akan menyebabkan perpecahan yang lebih ketara antara Sabah dan kerajaan pusat? Atau adakah ini satu langkah yang boleh memperkuatkan tuntutan hak Sabah dalam sistem persekutuan? Ini satu isu yang pasti akan terus dibahaskan di dalam kalangan ahli politik dan juga penganalisis. Jadi, apakah pandangan Anda semua? Adakah Anda bersetuju dengan kenyataan Jeffrey Kitingan bahwa hanya parti tempatan saja yang layak mentadbir Sabah? Atau adakah Anda rasa parti dari Semenanjung masih mempunyai peranan penting dalam memastikan kestabilan politik dan juga pembangunan negeri ini? Mari kita bincangkan. Jangan lupa untuk kongsikan, ulaskan pandangan serta pendapat Anda di ruangan komen di bawah. Dan sebelum kita menamatkan video ulasan pada kali ini, jangan lupa untuk tekan butang like dan share video ini dan subscribe ke channel ini Currents VMY untuk lebih banyak perbincangan politik yang panas dan penuh dengan kontroversi. Kita jumpa lagi di dalam video yang seterusnya. Terima kasih semua.